Okey, cantiklah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz Zahiruddin? Ustaz Zaini okey ke? Alhamdulillah. 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 Uh, selamat pagi pada dua-dua panel kita ni dan juga pada audiens. Ustaz Zahiruddin dah sarapan ke belum? Ustaz Zaini dah sarapan ke? Belum lagi. Awal sangat lagi. Belum lagi Ustaz. Belum lagi. Okey. Lamalah belum. InsyaAllah. Tapi line ni macam tak berapa baik pula. Tapi setakat ni boleh dengar jelas ke ataupun ada sangkut-sangkut suara? Okey. Okey je. Bagian saya okey tak Ustaz? Line Ustaz Zaini okey? Dan kalau line saya ada masalah nanti, mohon sahabat panel maklumkanlah . Okey, baik. Sekarang ni kita tunggu beberapa orang masuk lagi. InsyaAllah kita boleh mula. Tapi sekarang pun alhamdulillah dah ada beberapa belas orang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan mulakan perbincangan tentang tajuk apa? Insaf dengan Al-Quran, ya. Dia sebenarnya tajuk insaf dengan Al-Quran ni, Ustaz Zahiruddin, Ustaz Zaini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi saya lupa mula mukadimah dulu. Minta maaf ya. Minta maaf. Alhamdulillah bin nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Tajuk kita ni sebenarnya sesuai untuk persediaan bulan Ramadan. Itu perkara yang paling penting. Dan apalagi sekarang pun kita berada dalam salah satu bulan yang diharamkan, iaitu bulan Rajab. Allah Azza wa Jalla pun sebut inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Antara 12 bulan yang Allah Taala jadikan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Tapi menariknya daripada 4 bulan yang diharamkan itu, yang 3 berturutan iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan satu yang duduk bersendirian yang namanya Rajab. Bulan Ramadan tidak termasuk dalam bulan yang diharamkan. Tetapi ia merupakan bulan yang paling dimuliakan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam bulan tersebutlah diturunkan Al-Quranul Karim. Jadi agenda memasyarakatkan dan merakyatkan juga menegarakan Al-Quranul Karim merupakan agenda yang paling penting dalam bulan Ramadan, ya, insya-Allah. Jadi saya nak mula mukadimah dululah, sementara kita bagi peluang kepada panel kita untuk relax dulu. Tapi ada beberapa persoalan saya nak tanyakan pada kedua-dua panel kita. Yang tak perlu saya nak perkenalkan lagi lah Ustaz Zahiruddin ataupun Dr. Zahiruddin, pensyarah APM, pensyarah APM. Tapi beliau juga ustaz, insya-Allah. Ustaz Zaini yang terkenal dengan Journaling Bonda, dan rasanya Ustaz Zaini dah ada 2 buah buku, satu buku yang tersendiri dan satu buku pakatan dengan Dr. Sarah Izham, Apa tajuknya? Pesan kepada pasangan. Satu buku yang bagi saya unik dan sesuai untuk anak muda. Jadi terlebih dahulu saya nak tanya Ustaz Zaini, dalam banyak-banyak ayatul Quran ataupun surah, apakah dia ayat ataupun surah yang paling memberikan keinsafan kepada Ustazah ataupun memberikan ketenangan? Okey, boleh mula Ustaz ya? Boleh. Surah yang paling memberikan keinsafan, ini soalan ringkas-ringkas dulu Ustazah ini. Boleh. Bismillah walhamdulillah. Untuk persoalan Ustaz Zul tu kan, untuk yang pertamanya kita lihat surah dalam Al-Quran ni memang surah yang banyaklah untuk memberikan kita keinsafan, motivasi, dan antara yang insya-Allah yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah surah An-Nas Ustaz. Surah An-Nas ini dia memberikan sebab saya sedang mendalami surah An-Nas ini, antara yang memberikan kesan dalam surah An-Nas ini adalah bahawa saya mesti mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan was-was dalam melakukan ketaatan ataupun meninggalkan kemungkaran. Nak berceritakan kepada kita walaupun kita ini hebat bagaimanapun, ahli ibadah kuat mana pun,
kita perlu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dari apa? Sebab daripada perkara-perkara was-was dan meninggalkan kemungkaran inilah. Itu antara surah yang memberikan motivasi untuk pagi ini. Amal. Oh, surah An-Nas Yes, Ustaz. Surah Oh, An-Nas. unik cara Ustaz Zaini memilih surah untuk dibahaskan pada hari ini. Saya pun tak tergambarkan macam mana konsep insaf dengan Al-Quran dengan surah An-Nas. Masya Allah. Dan Ustaz Zahruddin, jawapan ringkas je dalam banyak-banyak Al-Quran lah. Setakat Ustaz Zahruddin kalau nak mencari ketenangan, kalau ada masa kita sedih ke, Ustaz Zahruddin akan baca surah apa? Saya akan ulang surah Fatihah, Ustaz Zul. Oh, menarik juga ni. Ini kata ni, dua orang saya tanya dua jawapan yang unik. Itu belum saya tanya lagi yang ada di sini dengan Kak Zarinanya, Ibu Aisyahnya, Ibu Farijah, Puan Zara, Kak Aisyah, Kak Liza dan semualah yang di sini. Datuk Fadilah pun ada. Barakallahu fikum. Jadi lebih kurang 62 orang sekarang ni bersama dengan kita, Ustaz Zaini, Ustaz Zahruddin, bersiaran di dua tempat ya. Satu di page saya, Ustaz Zulkhairi, dan satu lagi di Facebook personal Zulkhairi Khairi. Jadi ada dua lapangan lah kita hari ni. Saya pula nak mulakan begini. Kalau kita lihat dalam suratul Waqi'ah, kata Allah Azza wa Jal, Iza waqa'atil waqi'ah, apabila berlakunya kiamat, laisa liwaqa'atiha kazibah, tidak ada siapa pun boleh mendustakan kedatangan hari kiamat tersebut. Dan ayat yang ketiga tu, khafidatur rafi'ah. Ini ayat yang saya terserempak semalam. Saya tak cadang nak ulas ayat ini sebenarnya, tapi saya terserempak semalam ayat ini. Dan walaupun saya dah baca lama dah tafsir berkenaan dengan suratul Waqi'ah, tapi semalam agak menyentuh perasaan kerana maksud khafidah ialah yang merendahkan, rafi'ah yang meninggikan. Iaitu pada hari kiamat, hari kebangkitan semula ni, ada golongan yang akan direndahkan oleh Allah Azza wa Jal dan ada golongan yang akan ditinggikan oleh Allah Azza wa Jal. Jadi golongan yang direndahkan oleh Allah Azza wa Jal itu dinamakan sebagai Ashabul Yamin, Ashabul Shimal, ataupun dalam surah yang lain disebut sebagai wa minhum zalimun li nafsih. Ada kalangan kita ni yang menzalimi dirinya sendiri. Iyazambillah. Dan dua golongan lagi disebutkan sebagai golongan yang rafi'ah yang diangkat oleh Allah Azza wa Jal adalah golongan Ashabul Yamin, dan yang paling tinggi yang sukar untuk dicapai yang disebut oleh Allah Azza wa Jal wa qalilun minal akhirin, sedikit pada zaman-zaman terkemudian boleh mencapai martabat golongan ini, iaitu Ashabul Muqarrabun. Dan Ashabul Muqarrabun ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jal wasabiqun as-sabiqun, orang yang berlumba-lumba ke depan, merekalah orang yang berlumba-lumba ke hadapan. Artinya, orang yang berlumba-lumba melakukan amal kebaikan di bawah kerangka fastabiqul khairat, merekalah orang yang berlumba-lumba untuk memasuki syurga yang peringkat yang tinggi. Jadi satu lagi, teman-teman dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perbincangan kita ini juga sebenarnya mengambil kira ayatul Quran dalam surah Al-Anfal kan? Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang yang beriman ini apabila dibacakan ayat-ayat Allah, khususnya ayat tentang azab, hati kolbu-kolbu mereka menjadi gemetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibaca demi dibaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, bertambah keimanan mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan ke atas Tuhan mereka lah mereka sentiasa bergantung harap. Jadi sebenarnya begitu banyak ayat Al-Quran yang memberikan keinsafan kepada kita. Dan buat makluman awal tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya, kita dalam proses untuk menerbitkan sebuah buku, dan buku tu dikilang sekarang ni, yang berjudul 30 Pesan Tuhan yang Mengusik Jiwa. Sebahagian besar daripada ayat Al-Quran yang kita bahaskan itu memang menyentuh tentang azab Allah dan juga neraka. Dan dalam buku tu juga kita kupaskan nama-nama neraka yang 8 ke 7 ya.
8 kod yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Kenapa neraka itu dinamakan sa'ir, kenapa neraka dinamakan lazza, dinamakan khutabah. Itu ada kita sebutkan secara ringkas dalam buku tersebut. Dalam proses memberikan keinsafan kepada penulisnya yang bernama Zakhairi, dan juga dalam rangka untuk memberikan pesan-pesan dan nasihat-nasihat berkongsi kebaikan antara satu sama lain. Okey, baik. Jadi, terima kasih banyak Puan Zahra kata surah Ar-Rahman. Saya pun sama. Saya suratul Rahman dan surah Maryam. Itu surah pengubat perasaan saya. Apalagi suratul Rahman tu memang surah yang sangat deep. Lebih deep lagi apabila kita ada melihat satu program penyampaian daripada kekanda saya Ustaz Syari. Masya Allah ya. Amat-amat memberikan kesan pada jiwa kita. Jadi Ustazah ini, saya silakan Ustazah ini untuk mulakan bicara kita hari ini. Insaf dengan Al-Quran. Lebih kurang saya sebut ni supaya semangat semuanya. Lebih kurang dalam 80 lebih sekarang bersama dengan kita. Moga Ustazah ni dapat menyantuni 80 lebih audiens yang hadir untuk mendengar bicara tentang insaf dengan Al-Quran ini. Silakan Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Zul yang saya hormati juga Ustaz Zahiruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amma ba'du. Okay, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Zul, Ustaz Zahiruddin dan rakan pendengar, tuan-tuan dan puan-puan dikasih sekalian. Mungkin ada yang dalam perjalanan pergi balik ke kampung kan, ada yang pergi merancang nak berjalan-jalan bersama keluarga. Alhamdulillah, mudah-mudahan siaran pada pagi ini menjadi halwa telinga ataupun untuk sama-sama kita berkongsi manfaat dari Al-Quran insya-Allah. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jika ditanyakan tentang ayat yang membawa keinsafan, membuatkan kita bermuhasabah diri memang banyak. Kerana Al-Quran itu mauizah, peringatan kepada kita untuk membawa kebaikan kepada seluruh manusia. Tidak kiralah dia itu seorang yang beriman ataupun tidak, tetapi peranan Al-Quran sebagai mauizah, peringatan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, di pagi yang barakah ini suka untuk saya kongsikan satu surah pendek yang membuatkan saya bermuhasabah dan motivasi untuk menjalani kehidupan. Sebab surah ini saya sedang mendalami dan saya rasa suka untuk berkongsilah pada pagi ini. Di mana surah An-Nas ini dia terletak di penghujung surah di dalam Al-Quran, surah ke-114 dan dalam juzuk 30. Dan surah An-Nas ini juga disebutkan sebagai surah Al-Mu'awwizatain bersama dengan surah Al-Falaq kan. Jadi surah ini adalah surah perlindungan, iaitu dua surah yang membawa pembacanya menuju ke tempat perlindungan. Baik, pada surah Al-Fatihah kita perhatikan kita menyebutkan iyyaka nasta'in, iaitu kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Maka surah ini dia menegaskan apa yang sepatutnya kita minta tolong daripada Allah, iaitu perlindungan dari serangan dalaman syaitan melalui was-was dalam melakukan ketaatan atau meninggalkan kemungkaran. Bila saya baca ni subhanallah, inilah yang kita minta di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian di dalam surah An-Nas menyebutkan bahawa kita mesti mohon pertolongan, mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau ahli ibadah ke, kalau kita ilmuwan sekalipun, tak nak kita mesti mohon perlindungan daripada Allah akan satu perkara ini, subhanallah. Dan pada surah An-Nas ini tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Zul dan Ustaz Zahiruddin kan, surah An-Nas ini kita memohon perlindungan dengan 3 sifat Allah untuk satu kejahatan saja. Betul. Kita mohon kepada Allah sebagai Allah ini pemelihara sekalian manusia. Ayat yang kedua, Malikin Nas, yang menguasai sekalian manusia. Yang ketiga, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Dan kita memohon pada ayat yang keempat, iaitu kejahatan bisikan syaitan yang tersembunyi. Dan yang menariknya tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran ini dia bermula dengan doa pada surah Al-Fatihah dan berakhir dengan doa pada 2 surah yang akhir inilah, surah Al-Falaq, surah An-Nas.
ini nak merumuskan kepada kita bahawa sikap yang perlu diambil, yang perlu kita ada semasa di atas dunia ini, iaitu sikap sebagai seorang hamba yang memohon daripada Tuhannya. Pada ayat Fatihah kita mohon pertolongan Allah, dan pada ayat yang terakhir surah An-Nas ini juga kita memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menariknya, mengapa surah An-Nas ini penghujung 114 dan mengapa Al-Quran bermula dan berakhir dengan doa. Ini yang saya dapat dari buku Ustaz Syahri Abdul Rahman jugalah Ustaz Zul kan. Dalam Kompas 114, Ustaz Syahri menyebutkan bahawa seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyatakan kepada kita semua pendakwah. Pendakwah ni siapa? Pendakwah ni kalau kita sebut pendakwah dia macam berat sikit kan. Tetapi bila kita sebutkan penyeru kebaikan, dia nampak macam semua orang kena seru kebaikan. Jadi kalaulah dia itu seorang ayah, maka orang yang didakwah, orang yang diseru kebaikan itu adalah isteri, anak-anak keluarganya. Dan jika dia seorang ketua, dia seorang bos, maka orang yang diseru kebaikannya adalah stafnya, kemudian orang-orang bawahannya. Itu disebutkan sebagai kita ni semua adalah pendakwah, penyeru kebaikan. Dan pada ayat ini, pada berakhirnya dengan doa ini, seolah-olah Allah nak memberitahu kepada kita bahawa aku tahu kamu lemah, wahai Aini, wahai Ustazah, wahai Ustaz Zairuddin, kita semua lemah dan ramai musuh akan memerangimu atas jalan yang lurus ini. Dan kamu perlu terus bekerja dan berdakwah. Maka mari memasuki bentengku ini agar kamu terpelihara. Dia seolah-olah memujuk kepada kita bahawa kamu kena mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jalan dakwah ini, jalan menyeru kebaikan ini adalah jalan yang panjang, jalan ini tidak selalunya indah. Maka kamu minta pertolongan, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menariknya Ustaz. Dan pada ayat yang menarik yang saya nak kongsikan betul-betul pada pagi ini adalah surah An-Nas ayat yang keempat ini, iaitu min syarril waswasil khannas. Tadi kita dah bacakan ayat yang pertama hingga ayat ketiga kan. Kemudian pada ayat yang keempat ini, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam. Dan al-khannas ini dia penghasut yang timbul tenggelam. Dia ada dua keadaan, iaitu timbul dan tenggelam. Dia timbul menjalankan bisikan dan hasutan tu apabila manusia ni lalai dan lemah imannya, terutama dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian dia ini boleh tenggelam juga ketika mana manusia ini mengingati Allah, memikirkan akan balasan buruk yang disediakan oleh Allah, kemudian bagi orang yang melakukan kejahatan yang dihasut dan dibisikkan itu. Jadi kita lihat daripada situ dia ada dua keadaan, dan dia boleh timbul dan dia boleh tenggelam. Dan disambung juga pula pada ayat yang seterusnya, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia. Dan kalau kita lihat pada ayat ini kan, Allah menyebutkan allazi yuwaswisu, iaitu dalam berbentuk fa'il mudhari' yang sentiasa berterusan, nak mengingatkan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan pendengar sekalian, bahawa maknanya syaitan ini dia akan berterusan membisikkan kejahatan, kemungkaran ke dalam dada manusia ni. Sebab kerja syaitan ni dia tak ada cuti. Dia tak akan berputus asa memujuk rayu manusia, apatah lagi kalau kita terleka, na'udzubillah misalnya. Jadi berbeza dengan kita kalau diberi cuti, wah kita sukanya dapat luangkan masa dengan family kan. Tetapi syaitan ni dia tak ada cuti, dia tak ada MC. Dan macam mana pula dia masukkan bisikan-bisikan ni melalui orang-orang yang antaranya adalah dia akan, sebagai contoh, ahli ilmu ini dia tak akan bawa kepada untuk masuk kepada tempat-tempat yang contoh, sebagai contohnya kelab malam. Tidak. Untuk ahli ilmu ini, cara dia ni, dia membawa bisikan supaya dialah yang paling hebat, dialah yang paling mengkaji, dialah yang paling memiliki ilmu lah daripada orang lain. Ini yang dia akan bisik-bisikkan kepada orang-orang ahli ilmu ni. Dan pula untuk ahli ibadah ni pula,
Syaitan ni dia akan membisikkan supaya dia paling banyak buat amal. Orang lain duk tidur je tak buat tahajud ke? Dia sorang-sorang bangun buat tahajud. Ini yang dia bisik-bisikkan kepada kita. Yang merasakan kita ini akhirnya menjadi sombong, takjub, kemudian riak. Inilah yang dibisikkan oleh syaitan. Jadi kerja ni bila kita tahu syaitan akan lakukan perkara-perkara ini, maka kita kena kenal musuh kita ini. Dan musuh inilah yang paling nyata. Dia tak nampak. Dia tak nampak, dia akan masuk secara senyap-senyap, bisik-bisik halus. Ini dia punya cara dia nak menghasutnya. Dan inilah yang paling kita bimbang dan takut jika syaitan ini dia menghasut akan perkara tidak baik dan was-was akan agama kita. Yang akhirnya membawa kepada tidak percayakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang sangat-sangat kita takutkan. Dan akhirnya kita tak percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya yang memelihara kita, yang menguasai kita, yang perlu kita sembah. Sebab itulah munculnya orang-orang ini akhirnya dia pergi kepada kesyirikan, iaitu dia pergi jumpa pawang, dia jumpa bomoh-bomoh yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran tetapi tidak dibaca dengan betul. Ini akhirnya apabila kita takut syaitan ini menghasut akan perkara-perkara ini. Jadi kata ulama tafsir, was-was ni dia ada dua kategori melalui daripada ayat yang ke-6 ini, minal jinnati wan nas, iaitu dari jin, dia yang berusaha, dia korek dalam dekat dada kita ni, dalam dada manusia, lepas tu dia berjalan melalui saluran darah manusia. Dan yang kedua adalah daripada manusia yang bawa was-was dengan bisikan dan godaan. Kedua-dua ini dia akan berusaha memujuk rayu kepada kita. Tak payahlah pergi, tak apa, masih ada masa lagi, nantilah solat lambat-lambat sikit. Dan nak masuk asar nanti, barulah solat zuhur, nanti buat 2 waktu senang, taklah penat sangat, boleh rehat. Ni dia punya bisikan. Dia punya bisikan yang halus. Apatah lagi kalau kita terlengah, kita terleka dari mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita untuk minta perlindungan dari Allah, sama ada dengan was-was yang zahir dari manusia ini ataupun yang tersembunyi daripada jin. Maka kita, walaupun kita ini seorang yang berpangkat tinggi, walaupun kita ini tak kiralah apa pun sebagai kita ini, sebagai peranan kita sebagai apa di atas muka bumi ini, kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka faedah daripada ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Zul dan Ustaz Zahiruddin semua, yang pertama, perbanyakkan minta pertolongan dan perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita ini semuanya adalah penyeru kebaikan, pendakwah. Kita minta agar ketika kita menyeru kebaikan, bukanlah kesombongan, ketinggian diri kita yang mengiringi sewaktu kita menyeru kebaikan itu. Tetapi kita menyeru kebaikan, kita berdakwah adalah dengan kasih sayang, dengan rasakan bahawa kita ini semua ingin menjadi hamba Allah yang terbaik. Dan bacalah selalu 3 surah ini, 3 kul, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini setiap kali lepas solat fardu, pagi dan petang serta malam sebelum tidur. Kita amalkan kerana kita sangat-sangat memerlukan pertolongan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kita tinggalkan apa yang disukai syaitan. Dia bukan semata-mata hanya kita berlindung, kita ucapkan dekat mulut, aku berlindung daripada syaitan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim sebagai contoh kan. Dia analoginya begini, ketika kita masuk ke dalam hutan, kita bertemu dengan seekor harimau. Maka kita dah tahu dah harimau itu adalah binatang buas yang akan menerkam kita. Maka bila kita berhadapan dengan situasi begitu, kita tidak akan menyatakan bahawa aku berlindung dari kepadamu ya Allah dari harimau tersebut. Tapi kita duduk tercegat kat situ. Kita tak lari. Maka kita perlu buat apa? Kita perlu baca doa tersebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim itu, kemudian kita bergerak lari untuk menyelamatkan diri. Dia begitu jugalah dengan hawa nafsu kita ni, nafsu syahwat ke kita ni. Kita dah tahu dah perkara ini, kita dah tahu dah, kita dah kenal syaitan ni memang suka benda-benda yang
benda-benda yang lara, yang sukakan kepada kemaksiatan, maka kita bukan semata-mata berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata, tetapi kita perlu bertindak. Apa yang kita perlu buat untuk tidak terleka ataupun tidak dimasukkan jarum bisikan syaitan ini. Alhamdulillah, itu sekadar perkongsian pada pagi ini Ustazah, Ustaz Zahir dan rakan-rakan pendengar. Itulah antara surah An-Nas yang memberikan muhasabah kepada saya nak mengatakan bahawa walau siapa pun kamu Aini, walaupun kamu banyak baca Quran, kamu banyak mengaji, kamu banyak baca kitab dan sebagainya, kamu manusia yang lemah, kamu perlukan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Saya serahkan kepada Ustaz Zul semula. Terima kasih banyak Ustaz Zaini ya. Rupanya luas dia punya kupasan tentang surah An-Nas ni. Dan memang Ustaz Zaini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat dalam tafsir, khususnya saya tengok dalam tafsirul Razi lah, begitu panjang ulasannya tentang surah An-Nas. Dan apabila Ustaz Zaini mulakan dengan ayat Iyyaka nasta'in tu, dan kemudian dikaitkan dengan surah An-Nas, Masya Allah, samalah dengan apa yang disebutkan oleh ulama'. Ada kaitannya surah yang pertama dengan surah yang terakhir dalam Al-Quranul Karim. Baik, sebagai contoh kalau dalam surah Al-Fatihah, kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu Allah. Itu kita bacakan dalam surah An-Nas, Ilahin Nas. Kita baca lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi itu ada disebut, Qul a'udzu bi Rabbin Nas. Rabbil Alamin, Rabbin Nas. Kita baca lagi Maliki Yaumiddin. Ada ayatnya Malikin Nas. Jadi elemen-elemen penting dalam surah Al-Fatihah tu ditumpahkan, dicetak balik ke dalam surah An-Nas. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ramai masya-Allah yang hadir ni, lebih kurang dalam 140 lebih. Umi Zakia kasih datang ya. Dan begitu juga siapa tadi saya tengok antara yang banyak menyokong Kak Anis. Semualah yang datang ni, Puan Natasha, Puan Hani, barakallahu fikum, kasih banyak pada semua. Jadi, begitu juga satu perkara Ustaz Zaini kalau boleh saya tambah, apa yang Ustaz Zaini sebutkan itu sudah memadai sebenarnya. Surah An-Nas ini, malangnya dalam surah Al-Falaq dan An-Nas ini kita hanya lihat daripada aspek perlindungan daripada sudut ruqyah. Jadi kalau ada gangguan jin je, kita baca surah 3 Qul, baca ayatul kursi. Jadi ayatul kursi, 3 Qul ini telah dilihat daripada aspek perlindungan daripada jin semata-mata. Bila baca hembus, jin pun ketakutan, sebagai contoh begitu. Sedangkan apabila surah ini merupakan surah yang terakhir dalam Al-Quran, sebenarnya ia telah merumuskan segala isi kandungan Al-Quranul Karim. Segala-galanya. Maka kalaulah seorang pemimpin negara bermula daripada sultan ataupun Perdana Menteri dan sebagainya memahami surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas itu bukan hanya dilihat daripada aspek berlindung kerana gangguan jin yang masuk lalu merasuk, sebagaimana yang Ustaz Zahruddin dia adalah kajian tentang perkara ini. Bukan itu sahaja, bahkan berlindung kepada Allah Azza wa Jalla daripada pecah amanah. Berlindung kepada Allah Azza wa Jalla daripada bisikan syaitan supaya menerima rasuah. Berlindung kepada Allah Azza wa Jalla daripada bisikan syaitan supaya kita kononnya buka open tender tetapi sebenarnya ada dah tender favorite kita. Jadi ia luas sebenarnya. Ia bukan hanya daripada aspek nak lawan dengan jin. Bahkan melindungi kita daripada segala maksiat yang berlaku. Bahkan kalau kita tengok dalam surah Al-Falaq, min syarri ma khalaq, bukan sahaja berlindung daripada jin ataupun haiwan, bahkan berlindung daripada fitnah Al-Masihud Dajjal dan fitnah kuncu-kuncu Dajjal yang sekarang ini dikenali sebagai scammer. Ya. Jadi, Masya Allah Ustaz Zaini, terima kasih banyak. Belum lagi kita lihat lagi ulasan daripada Al-Kirmani, bagaimana ada 5 An-Nas disebutkan dalam 6 ayat, dan kesemua 5 An-Nas itu membawa maksud yang berbeza dan di situlah kita akan meresap dahsyat betul surah An-Nas ini kan. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya serahkan pada Fadil, sahabat saya, Doktor, saya tak panggil doktor lah, saya panggil Akhi Zahruddin.
sang pencerah agama. Zahir itu pencerah lah kan. Sang pencerah agama, pewaris Kiai Dahlan kita ni insya-Allah. Sebelum saya serah pada Ustaz Zahiruddin, saya nak kempen tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh ikuti program yang dianjurkan oleh Ustazah ini. Okey. Jadi senang ceritanya, payah saya nak berikan sekarang ni sebab kalau saya berikan di ruangan komen pun tuan-tuan dan puan-puan memang tak dapat tengok. Tapi nanti habis sahaja live ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka balik Facebook saya ni dan akan tengok, boleh cari komen dia. Nanti saya akan pin komen dia tu, boleh tengok. Ustazah ni akan adakan program bagaimana menguruskan journaling bonda, dan di situ Ustazah boleh follow Ustazah di Instagram yang memang belasan ribu ataupun puluhan ribu dah follow Ustazah. Jadi boleh tengok catatan-catatan menarik Ustazah di Instagram tersebut insya-Allah ya. Dan nanti saya juga akan sebutkan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian buku karya Ustazah, Pesan Tuhan kepada Pasangan yang boleh didapatkan ya. Baik. Nantilah saya sebut di Facebook saya lah, tuan-tuan dan puan-puan tengoklah di Facebook. Kalau letak di komen ni memang tak nampak, itu masalah dia. Okey, sang pencerah agama Ustaz Zahiruddin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat bercuti semua. Masih pada Ustaz Zul, sahabat, guru, kanda saya sebenarnya. Dia tua setahun pada saya lah. Ustaz Zul dah 40 dah. Saya muda lagi lah. saya baru 39. Saya 35 baru Ustaz. Okey, baik. Jazakumullah khairan katsira kepada semua atas kesudian bersama kami. Secara sepintas lalu ada beberapa perkara yang saya sempat catatkan dan ingin kongsi pagi inilah berkaitan keinsafan dan Al-Quran. Antara yang menariknya, saya nak mulakan dengan kisah Ustaz Abdullah Bukhari Al-Hafiz, guru kita juga dalam bidang tafsir dan tadabbur Quran. Apabila dia pergi ke Jepun ya, Ustaz Zul, satu fenomena yang dia share dalam kuliah dia, tapi dia tak tulis. Tapi bila saya dengar balik rakaman kuliah-kuliah dia tafsir Quran dia tu, ada dia sebut. Perbandingannya menarik. Dia kata bila dia pergi ke Jepun, dia ada projek dakwah di Jepun ya. Jepun Dakwah Center, Japan Dakwah Center ke. Kemudian dia dapati satu fenomena di sana adalah orang Jepun ni dalam masalah kepercayaan, i'tiqad, kepercayaan kepada yang kita namakan agama apa semua ni lah. Maksudnya selain daripada perkara material, ataupun bahasa falsafah dia panggil metafizik, mereka seolah-olahnya menutup dan tak guna akal langsung. Tetapi bila berkaitan dengan dunia ekonomi, teknologi, mereka utilize akal mereka 100%. Sebab tu mereka kedualah selepas mereka satu masa dan masih antara negara termaju di dunia pada hari ini. Tapi bila melibatkan kepercayaan, mereka seolah-olahnya sangat khurafat, sangat tahyul. Mereka tak ada masalah untuk percaya benda yang terlalu dahsyat kerana mereka shutdown akal mereka dalam urusan tersebut. Dan Jepun agama rasminya Shintoism, Buddhism, Shintoism, dan kedua adalah Kristian. Islam pun makin berkembang. Dan apa yang menariknya adalah setakat yang saya duduk carilah secara online, Jepun tidak ada satu undang-undang khas berkaitan dengan agama. Maksudnya mesti agama sekian, macam negara kita lah. Jadi ini menyebabkan pertumbuhan agama-agama baru. Orang yang nak cipta agama tu siapa-siapa pun boleh buat. Jadi siapa-siapa nak jadi Tuhan, nak jadi Nabi, boleh pergi Jepun. Maksudnya dia mencipta agama sendiri dan seumpamanya. Jadi itu bukan poinnya sebenarnya, itu bukan dimah. Poinnya adalah Ustaz Abdullah Bukhari kata, menariklah bagaimana iblis menurut Ustaz Abdullah Bukhari Al-Hafiz, bagaimana iblis yang begitu sekali bijaksana dari sudut nak mencapai objektif maksud dia, iaitu menjadikan kita semua sebagai teman mereka, dia dalam neraka dan kekal bersama mereka, adalah dalam berkaitan dengan orang Jepun. Bila mereka nak berfikir tentang kepercayaan akidah, dia shutdown akal, jangan fikir. Itu dalam konteks orang Jepun. Tapi Ustaz Abdullah Bukhari tak ulas konteks orang Melayu. Saya nak kaitkan dengan surah An-Nas tadi. Jadi bila
dalam konteks orang Melayu pula, dalam konteks orang Melayu, Iblis yang kalau dalam kuliah saya melawak lah Ustaz Zul dia kata Iblis ni dia ada researcher dia adalah dia punya RA, collector data, dia ada ahli sosiologi dia, ahli antropologi dia yang mencerap. Sebab matlamatnya nak faham manusia dan nak sesatkan mereka ya. Jadi apa berlaku dalam konteks Malaysia, orang Melayu khususnya, Iblis tidak mampu menjadikan orang Melayu sesat ataupun menjadi kufur lah. Maksud sesat itu akidah keluar Islam murtad, sangat payah. Rekod sejarah menyatakan sebelum merdeka tidak ada orang Melayu yang murtad daripada agama Islam secara rasmi ya. Tidak ada. Ya. Tetapi sebaliknya dalam konteks orang Melayu lain dengan orang Jepun yang memang dalam masalah agama itu tutup akal, tapi orang Melayu dalam masalah nak beragama Islam, Iblis kata tak ada masalah. Bagilah mereka nak jadi Islam, nak ikut sunnah, nak mengamalkan itu ini Islam, tak apa. Tapi ada benda yang mesti kita pastikan agar orang Islam Melayu tak tinggal apa dia. Bomoh, pawang, dukun, tangkal, mangkal, sial, majal dan segala benda yang sebenarnya berkaitan dengan kesyirikan. Inilah pada saya teknik yang luar biasa lah daripada Iblis yang wajar kita belajar jugalah Ustaz Zul bagaimana dia berjaya menggunakan data-data itu dan akhirnya melakukan kerja yang cukup baik. So bagi orang Melayu tak apa, nak solatlah 5 kali sehari semalam, nak puasa, nak mengaji Quran, nak tadabbur, silakan, tak ada masalah. Tapi pastikan mereka jangan tinggal tok bomo, pawan dukun mereka, kepercayaan kepada nombor-nombor, kepercayaan kepada khurafat, tahyul dan seumpamanya. Jadi ini menginsafkan saya Ustaz Zul dari satu perspektif betapa strategiknya Iblis laknatullah dalam urusan da'iyah mereka itu ya. Satu benda. Yang kedua, bila Ustaz Nuraini sentuh tentang surah An-Nas, secara jujurnya antara surah yang saya suka ulang untuk tadabbur dalam bulan Ramadan. Kerananya kalau perasan, kalau saya boleh share di sini, dalam surah An-Nas, selain daripada apa yang Ustaz Nuraini dah ulas dan Ustaz Zul tambah tadi, ada satu perspektif yang menarik juga bila saya membaca dan saya merujuk kepada Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi yang seorang mufassir daripada Jordan, guru kepada ramai guru-guru kita, sudah meninggal dunia, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Jadi Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi telah membezakan antara iblis dengan syaitan. Walaupun ada debat lah, ada perbincangan di situ, tapi perspektif dia tu menarik. Dia kata syaitan lebih kepada sifat, tapi iblis tu makhluk lah, jin. Kana minal jinni, suratul Kahfi tu. Jadi iblis makhluk seketul macam mana Allah alam, dalam form asal dia lah sebagai jin, mimma jin min nar tu. Nah, satu daripada bangsa-bangsa jin, tapi syaitan dia sifat. Sifat ni dalam arti kata dia boleh jadi ada pada siapa-siapa, mana-mana makhluk lah. Okey, nanti kita akan tengok. Dalam surah An-Nas, bila Allah Ta'ala sebut Qul a'udhu birabbin nas, macam Ustaz Zahnawin sebut tadi, kesimpulan surah An-Nas adalah, hey manusia, kamu kena berlindung, kamu kena mohon perlindungan daripada aku. Sebab apa? Sebab aku ni lah, apa dia? Qul a'udhu birabbin nas, aku ni rabbin nas. Aku ini adalah malikin nas, aku Rabb kamu, aku malik kamu, aku ilah kamu. 3 kali Allah Ta'ala ulang tu. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dan an-nas, tidak al-mu'minun ke al-muslimun ke tu. Ya, jadi itu jelas bahawa Allah Ta'ala tegaskan, hey manusia, macam-macam mana pun kamu, macam saudara disebut tadi, kamu kena mohon perlindungan daripada aku. Sebab apa? Sebab aku ni malik kamu. Aku ni adalah Rabb kamu. Aku ni adalah ilah kamu. 3 kali Allah Ta'ala ulang. Tegas, setegas-tegasnya lah. Ya? Daripada apa? Min syarr waswasil khannas. Daripada kejahatan pembisik yang membisikkan. Siapa Al-Khannas tu? Al-Khannas. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Al-Khannas ni dia akan meniupkan bisikan-bisikan yang meragukan apa semua itu begini. Tapi soalannya siapa Al-Khannas ni? Di akhir ayat ni seolah-olah Allah Ta'ala bagi jawapan. Al-Khannas yang akan meniupkan keraguan dalam jiwa kamu dari segala aspek
adalah terdiri daripada minal jinnati wan nasi, daripada jin dan manusia. Ya. Jadi timbullah soalan saya secara peribadi, kenapa tidak minal iblis wan nas? Sebab yang nyata musuh kita iblis. Kenapa Allah Taala guna konteks yang lebih luas, iaitu minal jinnati, jin, dan annas, melibatkan manusia pula. Secara umum yang saya boleh faham adalah berdasarkan pembacaan sedikit, maka kita boleh faham di sini Allah Taala nak kata yang boleh menjadi iblis ataupun yang ada sifat syaitan yang boleh menjadi al-khannas itu siapa dia? Minal jinnati wan nas. Maka ada di kalangan jin yang bersifat syaitan iaitu iblis, dan kita lupa syaitan yang kedua yang lebih dahsyat sebenarnya, yang zahir, yang jelas depan mata kita, iaitu an-nas, manusia. Siapa? Suami kepada isteri, isteri kepada suami, anak-anak boleh jadi syaitan kepada kita, kepada masuk orang manusia, menjadi penyebab kepada jauhnya kita daripada Allah Ta'ala. Macam Ustaz Zali sebut. Jadi kita kena mohon perlindungan daripada Allah, daripada syaitan, daripada kalangan jin, dan syaitan daripada kalangan manusia. Yang biasa ajak buat jahat, buat benda tak baik, nakal-nakal ni, jin, iblis, dia sekadar masuk duk hasuk-hasuk saja, tak nampak. Tapi yang betul, tarik tangan kita, yang paksa, jom naik kereta sekali, tak apa aku belanja, kawan-kawan rakan sebaya. Itu annas. Jadi itu sebenarnya ujian yang lebih besar dan seumpamanya. Jadi itu satu aspek lagi Ustaz Zul. Sikit lagi saya pergi adalah mutakhir ini kita tengok satu fenomena yang menarik di barat. Di barat, pasca isu Palestin, ramai influencer mereka mula baca Quran. Kita tak kata tadabbur, dia baca terjemahan Quran, ya. Dia baca terjemahan Quran. Jadi ini satu fenomena yang menarik, dan sebahagian mereka bila baca Quran, mereka masuk Islam akhirnya, kemuncaknya. Dan semoga Allah Ta'ala lipat kali gandakan. Kalau Palestin sudah hampir 20,000 ke berapa puluh ribu dah yang meninggal itu, yang syahid. Semoga Allah Ta'ala lipat kali gandakan yang masuk Islam di barat daripada nombor-nombor yang mati di Palestin itu, ya, sebagai balasan ataupun sebagai timbal balasnya, hikmahnya itu. Tapi apa yang saya nak sentuh adalah bila mereka mula baca Quran, timbul keinsafan intelektual, paling tidaklah dari sudut akliyah. Bila mereka mula membaca dengan sekadar membandingkan terjemahan Quran tu. Apatah lagi kita yang duk tadabbur dengan Ustaz Zul, dengan Ustaz Zalwaini, Ustaz Syahidi apa semua, sepatutnya menimbulkan lebih dalam kesan tersebut. Sedangkan bila mereka membaca terjemahan saja dah jadi begitu sekali. Jadi apa yang menariknya adalah macam saya sebut dalam kelas-kelas saya, dalam kuliah-kuliah saya, kita kurang teruja, ya, dan kita risau bila ada orang masuk Islam, mana-mana pihak yang non-Muslim, dia kata dia masuk Islam sebab apa? Sebab semalam dia mimpi ada gambar orang pakai serban, berjanggut, pakai baju putih datang dalam mimpi dia. Maksudnya dia kata dia masuk Islam tu sebab ada pengalaman miracle ataupun pengalaman luar biasa. Dia begitu, dia begini, ada cahaya datang lah, macam-macam lah. Ataupun tengok di langit tiba-tiba terukir nama Allah ke macam mana ke. Jadi kita kurang setuju, ya, dengan pendekatan itu. Dan bila saya baca buku tentang Riveted Muslim di barat, majoriti mereka, ya, pada peringkat awal ada kita kata pengalaman pencetus itu, tetapi kemudian mereka akan pergi kepada Quran dan baca satu persatu dan buat perbandingan. Kalau yang macam ni, insya-Allah dia punya kejap lah, dia punya keyakinan dan keimanan, sebab dia datang dengan ilmu, dengan kajian dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku adalah jika semata-mata kerana miracle tadi, cahaya datang, inilah menjelma apa semua, bayangkan tuan-tuan, satu hari dia tengok kalimah Allah di langit, esok dia tengok salib di langit. Takkan dia nak kata, oh Kristian punya agama yang sebenar.
Jadi alasan itu tidak kuat. Begitu juga lah kalau kata mimpi. Oh, saya bermimpi ada orang yang berbaju macam orang Arab, jubah lah, berkuda, berunta lah, naik unta lah, apa semua kan, berseban. Bagaimana kalau esok lusa tiba-tiba Jesus Christ pula hadir dalam mimpi dia? Dia kata, oh rupanya Kristian agama yang sebenar. Jadi nak dapat tidak, keinsafan bagi kita adalah untuk membina kebenaran intelektual mesti juga balik kepada Quran, tadabbur, paling tidak baca terjemahan dan seumpamanya. Dan akhir sekali Ustaz Zul adalah saya nak sentuh sikit tentang surah Baqarah ayat 155 yang berbunyi walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Ini boleh kata antara ayat kegemaran saya yang mengisyaratkan satu benda, ya, iaitu Allah Ta'ala pasti akan uji kita dengan khauf. Walanabluwannakum bisyai'in, Allah Ta'ala akan uji demi sesungguhnya, kalau terjemahan dia lah, kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut. Minal khauf, disebutkan sedikit rasa takut dalam konteks ni, takut kepada musuh dalam peperangan, ya. Tapi dalam konteks hari ini saya lebih suka untuk tengok takut di sini adalah ditarik rasa aman dalam dada, Ustaz Zul. Maksudnya kita duduk rumah kita duduk Malaysia ni, tanah air kita duduk di rumah kita, kampung kita, dikelilingi oleh bangsa kita, tapi kita tak tenteram. Satu masa Allah Ta'ala tarik ketenteraman dalam hati. Rumah besar, ada pagar gate, dah ada pagat, tapi rasa begitu jugalah nanti saya tahu sebagai daripada ibu-ibu dah rasai benda ini, hantar anak belajar di universiti di luar negara, tapi rasa tak tenang, rasa risau, rasa takut. Itu salah satu benda yang Allah Ta'ala tarik daripada kita orang akhir zaman, ya, iaitu walaupun kita berada di negara kita, walaupun kita berada di rumah kita sendiri, gadget, harta kita ada, tapi Allah Ta'ala cabut rasa tenang, minal khauf, dia rasa takut, rasa kalau ini apa namanya, anxiety, ada dah, rasa depression, ada benda-benda begitu, jangan begitu. Jadi itu termasuk benda yang Allah Ta'ala tarik daripada kita, ya. Maksudnya ketenangan itu, ketenangan yang dulu mungkin kita ada dan kemudian kita dah tak ada dah. Na'udzubillah min dzalik, ya. Wal ju', dan Allah Ta'ala pasti akan uji kita dengan rasa lapar. Lebih teruk lagi kebeluran, bagaimana yang berlaku di Palestin hari ini, kebeluran apa semua ini. Wa khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal, dan juga pengurangan harta. Harta yang kita ada tiba-tiba terbakar. Dalam konteks masa ni apa dia? Bisnes. Sahabat-sahabat bisnes tiba-tiba kena sailang dengan kawan sendiri. Bisnes apa, nasi lemak je kadang-kadang tu. Bisnes-bisnes kecil saja, tapi Allah Ta'ala uji dengan pengkhianatan, Allah Ta'ala uji dengan ketidakjujuran dan seumpamanya. Ataupun orang yang ada harta yang sekian-sekian tiba-tiba terbakar semua, macam Sahibul Jannatain dalam suratul Kahfi itu, yang diuji dengan hancur lebur habis dia punya kebun. Maka itu ujian daripada Allah Ta'ala yang kita semua akan lalui perkara itu. Allah Ta'ala dah jamin kita mesti akan lalu semua itu, ya. Kemudiannya disebutkan minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus, dan akan kehilangan nyawa orang yang kita sayang, isteri, anak, suami, siapa-siapalah di Palestin, contoh terbaik. Kita tak ada imagine macam mana keadaan mereka, ya. Minal amwal wal anfusi was thamarat, dan juga buah-buahan. Terjemahan literalnya as-thamarat, buah-buahan. Cuma saya pernah tanya Dr. Azrul Azlan, mantan bos saya di Pagoh, dalam konteks thamarat, buah-buahan yang kita tanam tuai, maksudnya hasil tu, boleh tak kita kata recession ataupun dalam keadaan ekonomi yang tak stabil dan nanti dibuang kerja, kita dah bina career kita 10 tahun, 15 tahun dalam syarikat, tiba-tiba dibuang kerja, kita dah bina, maksudnya benda-benda gitu, ya. Dan seumpamanya, ada kaitan jugalah untuk kaitan yang lebih praktikal pada hari ini, ya. Tak ada orang, tak ramai ada orang tanam buah-buahan hari ni kot, ya. Cumanya buah-buahan mungkin yang boleh difahami secara umum, bukan kata tadabbur ayat tafsir Quran tadi, adalah seorang yang bekerja dengan satu syarikat ataupun satu company ataupun satu token yang dia dah tanam buah-buahnya selama 10-20 tahun, tiba-tiba dibuang dengan begitu saja. Itu antara
yang boleh diuji oleh seseorang itu ya. Dan akhirnya Allah Ta'ala sebut wal anfusi was samarat, dan Allah tutup dengan wabashiris sabirin, dan konteks ayat yang lebih luas beberapa ayat itu berkaitan dengan kehilangan dan melafazkan lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian terhadap ujian-ujian dan sebab umpamanya. Jadi itu beberapa poin yang agak kita kata kuhulu kehilir sikit, tapi tak apalah, saya rasa adalah manfaat. Dan juga yang biasa dengar, saya di masa kuliah saya dah biasa dengar dah 3, 4, 5 poin ni saya ulang saja. Cuma yang tak biasa mungkin adalah perspektif yang sedikit menambah pengetahuan. Terima kasih pada Ustaz Zul dan Ustaz Nuraini atas peluang yang diberikan pagi ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Zahirudin ya. Rasa macam sedikit tenang mendengar ulasan Ustaz pada pagi ini. Mungkin sebab kita dapat lagi dia punya ketenangan di pagi hari 7.30. Nampak gaya kita kena live dalam pukul 7.30 lah Ustaz Zahirudin ya. Sebahagian orang ada je buat live pukul 5 pagi. Jadi kita 5 pagi tu taklah ya. Itu waktu kita dengan Allah ataupun waktu kita dengan katil. So kita tak mampu demikian. Tapi apapun, saya banyak poin yang Ustaz Zahir sebut, dan antara yang cukup menginsafkan saya adalah ulasan tentang al-khauf tadi. Jadi anxiety, depression, dan kita pun tahu pensyarah, na'udzubillah, semoga Ustaz Zahirudin sentiasa tenang. Berapa ramai pensyarah pun mengalami depression ya, tekanan demi tekanan, yang kerja yang banyak, bukan sekadar mengajar. Kalau sekadar mengajar, tak apalah, ni kena buat research, kena buat tulisan, kena layan orang atasan, kena layan pelajar-pelajar. Ya Allah, banyaknya urusan kerja. Akhirnya saya yang bercita-cita nak jadi cikgu saja pun, ataupun ada masa saya nak jadi cikgu semata-mata tanpa buat urusan pentadbiran, ya, iaitu saya cikgu saja, pun saya rasa tak boleh juga. Kerana tetap, walaupun hanya mengajar, dia tetap ada bebanan-bebanan dia. Dan kalau lecturer pun dia ada banyak bebanan dia. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kekuatan kepada Ustaz Zahirudin dan juga Ustaz Zaini. Dan apabila saya juga tak pernah terfikir soal perbahasan mengapa Allah Ta'ala tidak sebut minal iblisi wan nas. Min iblisi wan nas sebagai contoh, kenapa disebut minal jinnati. Masya Allah, ini perspektif baru. Tapi ala kullin, kalau kita lihat syaitan pertama disebutkan oleh Allah Azza wa Jal adalah syaitan manusia. Dan syaitan terakhir disebutkan oleh Allah Azza wa Jal pun syaitan manusia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 14, kata Allah Jalla wa'ala, wa idha khalau ila syayatinihim. Apabila mereka pergi diam-diam kepada syaitan-syaitan mereka, iaitu ketua-ketua munafik. Dan minal jinnati wan nas, itu syaitan terakhir disebutkan oleh Allah, bukannya jinnah tetapi an-nas. Terima kasih banyak Ustaz Zahirudin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sebenarnya menjangkakan kedua-dua panel kita ni akan mengulas tentang neraka ataupun azab Allah yang begitu menginspirasi. Tetapi rupanya persepsi kedua-dua panel kita berbeza dengan tanggapan saya. Dan Ustaz Zaini bila pilih surah An-Nas pun, Masya Allah, surah An-Nas, kita ingatkan ayat-ayat yang mana? Oh, rupanya Masya Allah, perspektifnya amat luar biasa. Terima kasih banyak. Dan sebelum saya buat penutup, ada tambahan tak di peringkat Ustaz Zaini ringkas dan juga di peringkat Ustaz Zahirudin? Saya nak buka soalan pun, tak ada soalan kot setakat ni. Silakan Ustaz Zaini. Ustaz Zaini belum buka suara. Okay, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah untuk penutupnya di pada pagi yang barakah ini, Ustaz Zul, Ustaz Zahirudin, terima kasih kepada rakan-rakan pendengar, kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian juga. Untuk pengakhirnya lah, kita akan memasuki bulan Ramadan tidak lama lagi kan, di mana bulan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran yang kita kenali. Jadi boleh mulakan merancang daripada sekarang aktiviti-aktiviti Ramadan kita. Kita sebaiknya aktiviti Ramadan kita lebih baik daripada Ramadan yang lepas. Dan harapnya dia bukan sekadar 30 menu, 30 hari gitu je lah.
kita nak sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita. InsyaAllah kita sama-sama rebut bulan Ramadan ini dan kita boleh buat persiapan daripada sekarang. Apa yang kita nak buat, apa yang kita nak tambah baik. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Zul, Ustaz Zahiruddin kerana beri peluang untuk sama-sama pada pagi ini. Moga-moga Allah memberkati majlis ini, Allah memberkati program kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah ini ya. Dan sini pun ahli kumpulan Wings pun ada hadir, Masya Allah. Saya pun tak sangka. Terima kasih banyak ya. Okey, baik. Dia sebenarnya nak tak nak satu dalam tempoh terdekat ni, mungkin dalam seminggu 2 minggu, saya bercadang untuk buat satu live lagi. Memang berbincang soal di sebalik nama neraka. Kita nak bahas di sebalik nama Jahannam, nama Sa'ir, nama Hutamah. Dan amat menakutkanlah Ustaz Zahiruddin dan Ustaz Zaini ya, bila baca tentang neraka tu, ada sesak kita punya nafas kita. Memang persembahan Al-Quranul Karim ketika menceritakan sesuatu benda tu amat mendalam. Walaupun perinciannya ada dalam hadis Nabi SAW, tapi dia punya penceritaan Al-Quran tu dia lain sedikit. Dengan gaya bahasanya, dengan dramatiknya, dengan macam-macam lagi lah yang kita tak boleh nak ni. Dan ada saya teringat dengan sahabat kita Ustaz Luqman Makhtar menceritakan tentang satu hadis Nabi SAW yang mana Nabi mendengar satu bunyi jatuh ke bawah. Sahabat Nabi tak dengar lah. Nabi kata ada batu baru je sampai ke dasar neraka Jahannam ke neraka apa. Setelah mengambil masa selama 70 tahun dan kita tak tahu 70 tahun tu perkiraan kita ke 70 tahun perkiraan akhirat. Tapi mengambil masa yang terlalu lama untuk sampai ke dasar yang paling dasar dalam neraka. Jadi Allahumma ajirni minan nar, semoga Allah Azza wa Jalla selamatkan kita daripada neraka yang begitu menakutkan. Dan dia juga neraka kan bila dia terlalu panas, takadu tamayyazu minal ghais, hampir pecah retak kerana terlalu panas. Maka neraka mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, terlalu panas ni. Jadi Allah Ta'ala pun bahagikan neraka ni ada 2 nafas kan. Ada nafas panas, ada nafas sejuk. Yang sejuk itu dinamakan sebagai zamharir. Sejuk itu sejuk yang membinasakan, bukan sejuk yang mendamaikan. Jadi semoga Allah Azza wa Jalla selamatkan kita daripada neraka. Sebelum saya serah pada Ustaz Zahiruddin untuk membuat penutup hari ni, Ustaz Zahir ada jawapan tak untuk isu ni? Sebab Ustaz Zahir sebenarnya belajar bahasa Arab di YIA Paguh dulu, anak murid Dr. Azrul lah ni. Okay. Ada jawapan tak? Saya pun tak tahu. Nak kena Iraq pula tu. Wallahu a'lam Ustaz. Kena tengok semula. Okey, tapi secara ringkasnya okey, baik. Tapi apa pun Kak Rozana, saya tak tahulah apa jawapan dia. Cuma dalam Al-Quran ni kita ada Al-Insan, kita ada An-Nas, kita ada Al-Ins. Itu semuanya beza. Ada masa Allah Ta'ala panggil ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Ada masa Allah panggil ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ada masa Allah panggil al-ins. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin. Jadi kita tengok regu tu, al-ins biasanya regunya al-jin. Dia ada falsafah dia tu. Tapi saya pun lupa dah apa falsafah dia. Saya kena semak balik. Al-ins dengan al-jin. Tapi kalau al-jinnah dengan an-nas. Macam ayat tadilah minan jinnati wan nas. Dan ada lagi lah ayat yang lain gabungan antara al-jinnah dengan an-nas. Kalau contoh al-jin dengan al-ins ni, wa annahu kana rijalun minal insi al-insi ya'uzu nabi rijalin minal jinni. Itu gabungan dia. Dan itu al-ins dengan al-ins dengan al-jin, an-nas dengan al-jinnah. Okey, jadi dia ada falsafah dia sebenarnya yang perlu saya kena study balik dan insya-Allah kita boleh kongsikan. Semalam pun Kak Halina telah memberikan idea untuk buat satu buku 30 ayat membeli jiwa. Insya-Allah. Kak Ustaz Zahiruddin,
sebagai penutup perbincangan kita hari ini. Silakan. Baik, tak ada apa sangatlah Ustaz Zul, cuma bila soalan akak tadi tu Ustaz Zul kata ada beberapa ayat saya sempat semak, antaranya surah Hud ayat 119, illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbikal amla'anna jahannama minal jinnati wan nas. Okey. Ada juga. Kemudiannya dalam surah surah apa ni? Surah Sajdah pun ada juga, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jadi memang ada beberapa regu lah yang Allah Ta'ala sengaja, pasti ada sebab dia kenapa jinnati wan nasi itu. Wallahu alam. Itu saja Ustaz Zul. Soalan untuk kita cari jawapan lah. Terima kasih pada puan yang bertanya. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak Ustaz Zahruddin dan Ustaz Zaini yang merupakan fellow kepada Fakih Synergize, banyak membantu. Barakallahu fikum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penutup, saya sekali lagi kempen tuan-tuan dan puan-puan boleh join program anjuran Ustazah Aini, ya, Ustazah Aini, iaitu berkenaan dengan bagaimana kita nak mengurus jurnal Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cari journaling bonda di Instagram. Di situ kita jumpalah hasil karya kreatif Ustazah ini. Dan juga boleh dapatkan buku Ustazah ini yang berjudul Pesan Tuhan kepada Pasangan. Saya berikan di ruangan komen. Nanti buka balik. Habis live ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh cari balik di Facebook saya tu. Dan satu lagi adalah buku 30 fakta unik dalam Al-Quran yang baru sampai semalam. Dan kita pun buat dalam bentuk unik. Nanti kita akan berikan hadiah kepada Ustaz Zahir, kepada Ustazah ini. Dan mana-mana orang yang nak dapat buku tapi tak ada duit, boleh hubungi saya. InsyaAllah kita akan berikan buku secara percuma. Dan sebenarnya kita memang banyak memberi buku secara percuma kepada orang-orang yang terpilih. Seperti ada sahabat kita tu, dia ada masalah penglihatan mata tapi dia semangat membaca buku, kita berikan hadiah. Ada orang yang tak ada duit tapi nak beli buku, tak ada duit, tak apa, kita bagi hadiah. Kerana kita hanya menjual buku kepada orang yang ada duit, macam tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kepada orang yang tak ada duit, kita diharamkan untuk menjual buku, kita digalakkan untuk memberi buku, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau nak dapatkan buku 30 fakta unik dalam Al-Quran, silakan. Banyak perkara yang insya-Allah menarik kita kongsikan dalam buku ini. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. InsyaAllah akan datang kita bincang tentang rahsia di sebalik nama neraka. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.